Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Satu isu hangat yang saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Satu lagi nama bekas Perdana Menteri yang boleh ditangkap. Mungkinkah bakal ditangkap? Nah, saudara-saudara, selepas Najib Razak yang juga bekas Perdana Menteri yang masuk penjara, terdapat satu lagi nama bekas Perdana Menteri yang boleh ditangkap. Mungkin sudah tular di media sosial berkaitan dengan isu Pulau Batu Putih. Tetapi saudara-saudara, terdapat satu perkongsian yang saya ingat dulu yang saya pernah baca, di mana ini melibatkan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri pada ketika itu. Dikaitkan dengan isu Pulau Batu Putih. Nah, adakah yang dinyatakan oleh satu pemimpin daripada kerajaan yaitu Azalina Othman yang berkata bekas Perdana Menteri boleh ditangkap jika enggan hadir RCI Batu Putih. Artikel ini saya ambil daripada BH Online. Dan yang menariknya saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saya melihat di dalam artikel ini perenggan terakhir menyebut nama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Namun kerajaan PH ataupun Pakatan Harapan diterajui Tun Dr. Mahathir Mohamad pada ketika itu menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ yang menganugerahkan bidang kuasa Undang-Undang Batu Putih kepada Singapura pada 28 Mei 2018. Apa itu ICJ? Mari kita teruskan dalam artikel ini. Pada 23 Mei 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan Singapura mempunyai hak terhadap Batu Putih. Manakala batuan tengah yang terletak kurang 1 km dari pulau itu milik Malaysia. Mahkamah Keadilan Antarabangsa yaitu ICJ. Namun, ICJ juga memutuskan hak milik Tubir Selatan kira-kira 4 km dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan negara yang menguasainya. Namun kerajaan Pakatan Harapan diterajui Tun Dr. Mahathir Mohamad menarik balik permohonan membatalkan keputusan ICJ yang menganugerahkan bidang kuasa Undang-Undang Batu Putih kepada Singapura pada Mei 28, 2018. Bekas PM boleh ditangkap jika enggan hadir RCI Batu Putih, kata Azalina. Adakah bekas PM yang dinyatakan di sini adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad? Ataupun mungkin juga Muhyiddin Yassin atau Ismail Sabri Yaakob? Nah, ini menjadi persoalannya saudara-saudara. Perdana Menteri yang membuat keputusan secara sembunyi adalah individu yang bertanggung jawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Dedah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said. Beliau mendedahkan Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan secara bersendirian tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuk peguam negara yang bercuti ketika itu. Peguam negara cuti 4 hari garden leave, dipaksa cuti, tiada ada siapa yang tahu. Keputusan dibuat sembunyi-sembunyi menyebabkan kita hilang Batu Putih dalam proses rayuan antarabangsa. Dan tidak seorang pun menggembar-gemburkan isu ini dan mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan. Perkara ini sudah disiasat pasukan petugas khas. Dia dipanggil tetapi dia tak datang dan kini sudah ada IRCI Suruhanjaya Diraja. Beliau boleh dipanggil, jika tidak hadir boleh ditangkap. Katanya ketika menggulung perbahasan RUU Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023. Saudara-saudara, kalau benar Tun Mahathir yang terlibat dengan perkara ini, adakah Tun Mahathir akan ditangkap? Dan begitu juga Muhyiddin Yassin ataupun Ismail Sabri Yaakob. Itu semua menjadi persoalannya sebab tidak dinyatakan individu ataupun nama bekas PM ini. Tapi mungkin ramai yang akan berkata bahwa bekas PM ini mungkin adalah Tun Mahathir. Admin sendiri tertanya-tanya. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Teruskan bersama di dalam channel ini. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle.
Akhirnya yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim keluar titah lagi yang pasti membuat ramai kepanasan. Siapa yang kepanasan? Sudah pasti kepada mereka-mereka yang sudah didakwa, kepada mereka-mereka yang sudah terlibat rasuah dan merasakan diri mereka memang terlibat rasuah. Kenapa saya cakap begini? Baru-baru ini yang di Pertuan Agong bertitah kepada Azam Baki, bulan madu dah tamat, sekarang pergi tangkap lebah titah Agong kepada Azam Baki. Saudara-saudara yang amat dihormati, kita juga mendengar sebelum ini terdapat pemimpin politik. Kita melihat daripada Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin sendiri terlibat dengan kes mahkamah. Wan Saiful Wanjan, Sanusi juga berkaitan dengan RII, dan mungkin ada lagi ahli politik. Mungkin ada yang saya lupa, Anda boleh senaraikan di bawah, Anda boleh letak komen di bawah. Siapa lagi ahli politik selain daripada Perikatan Nasional? Mungkin dari kerajaan pun ada, mungkin. Daim Zainuddin juga pasti dikejutkan, Mahathir juga pasti dikejutkan. Muhyiddin Yassin, Sanusi, Hadi Awang, semua pasti digemparkan. Bahkan 30 lebih juta rakyat Malaysia digemparkan dengan titah Agong ini. Bulan madu dah tamat, pergi tangkap lebah titah Agong kepada Azam Baki. Dan akhirnya Azam Baki baru-baru ini telah meresponi titah baginda yang di Pertuan Agong dengan berkata, SPRM pastikan titah Agong dilaksanakan sepenuhnya, penuh integriti menurut Azam Baki. Adakah dengan ini, selepas ini, mana-mana ahli-ahli politik, ahli parlimen, bekas Perdana Menteri, bekas menteri, ataupun mana juga, siapapun juga ahli politik yang sedang berhadapan dengan tuduhan rasuah, pasti kepanasan, pasti ketakutan. Sekiranya mereka benar-benar akan disabitkan bersalah, akan dapat dibuktikan bersalah. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, bulan madu dah tamat, sekarang pergi tangkap lebah titah Agong kepada Azam Baki. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada Isnin bertitah bahwa memerangi rasuah sebagai musuh nomor 1 negara adalah antara tumpuan utama dalam pemerintahan baginda. Dalam catatan terbaru di laman sosial rasmi baginda, Sultan Ibrahim bertitah bahwa tempoh bulan madu menaiki takhta sudah berakhir. Sebagai mana saya tegaskan sebelum ini, my honeymoon is over. Now go catch the bees, titah Seri Paduka Baginda, sambil menyerahkan madu kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, sebagai simbolik berakhirnya tempoh bulan madu. Nah, teman-teman, pasti ramai yang kepanasan, pasti ramai yang meroyan, terutamanya kepada mereka-mereka yang terlibat dengan tuduhan, yang terlibat dengan kes rasuah. Adakah selepas ini Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM akan meningkatkan kualiti kerja sehingga mampu menangkap lebah-lebah ini yang dimaksudkan yang di Pertuan Agong? Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, ini pasti satu kejutan, satu titah yang di Pertuan Agong yang pasti menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu yang hangat seterusnya. Terima kasih.